Hai, selamat datang ke bantumuda.com dan untuk siri video kali ini adalah kita akan bincangkan berkaitan dengan Shopee, iaitu bagaimana anda nak lakukan jualan ataupun letak barangan dekat platform Shopee. So, apa itu Shopee? Pertama sekali adalah Shopee ni adalah satu marketplace di mana dalam tu ada banyak kedai, ada banyak orang yang berniaga dalam tu. So, anda bolehlah letak barangan anda sendiri, anda boleh masukkan anda punya produk ke dalam Shopee. Alright? So, Shopee merupakan satu marketplace yang agak famous, dan dekat Malaysia pun kalau ikut Alexa ranking, Shopee dah jatuh nombor 13. Mana kata antara satu marketplace yang tengah naik dekat Malaysia. So tak salah kalau anda untuk cuba masukkan anda punya produk, untuk anda masukkan anda punya kedai ke dalam Shopee untuk tengok sama ada dapat sambutan ataupun ada tak market untuk anda punya produk dalam Shopee tu nanti. Okay, so barang apa yang sesuai kalau kita nak letakkan dalam Shopee ni? Pertama, barang tersebut adalah mestilah barangan yang trending dan yang tengah orang cari. Di mana, seperti contoh, barang tersebut, orang masuk dalam Shopee, orang masuk ke dalam aplikasi Shopee, orang tahu apa yang mereka nak cari. Kalau barangan tersebut anda sendiri yang create ataupun anda sendiri yang baru nak, contohnya macam brand yang baru, so agak tak sesuai kalau kita letakkan ke Shopee, kecuali kalau barangan tersebut ada kaitan ataupun ada keyword-keyword tertentu yang anda boleh create untuk membuatkan orang nak cari anda punya produk. Saya bagi satu contoh, contohnya macam produk untuk tambah susu ibu. Okay, so mungkin ada produk ataupun ada jenama baru, ataupun ada jenama yang dah sedia ada di pasaran. So, ada orang akan cari, ada orang akan cari terus nama jenama tersebut. Okay, so kalau memang barang-barangan yang memang ada jenama macam tu memang sesuai untuk letak dalam Shopee, sebab mereka tahu exactly apa yang mereka nak cari. Tetapi kalau barangan tersebut masih lagi baru, anda juga boleh cuba untuk letakkan keyword-keyword tertentu. Contoh seperti produk tambah susu ibu ataupun nama jenama tersebut, dan try letakkan keyword tambah susu ibu. So, kebarangkalian untuk orang cari tu mungkin ada, tetapi saya suggestkan adalah barangan yang memang ada keyword untuk orang cari. Memang orang tahu barangan apa yang mereka masuk dalam Shopee, mereka nak cari produk tersebut. Okay. Dan seterusnya, barangan fizikal sahaja yang boleh diletakkan dalam Shopee. So, kalau anda buat servis, memang tak sesuai lah kalau anda letak dalam Shopee. Dan Shopee pun memang tidak berikan kita untuk listing barangan fizikal. Alright. So, golongan sasaran untuk anda ataupun golongan market sesuai jika anda berniaga dalam Shopee ni, pertama adalah mereka adalah yang muda dan belia dan lingkungan umur 15 hingga 45 tahun. So ini adalah antara ranking ataupun adalah antara golongan yang banyak lakukan transaksi di dalam Shopee ikut rekod Shopee sendirilah. Alright. So dan mereka ni golongan, dan kebanyakan mereka ni sebenarnya mereka akan download aplikasi Shopee dalam smartphone. So antara golongan 15 hingga 45 tahun ni yang banyak download diorang punya aplikasi dan lakukan transaksi dan buat belian dalam Shopee. Tapi memang kebanyakan memang bawah daripada 30 tahun tu memang antara yang tinggi. Okay. So kelebihan kalau kita gunakan Shopee ni, of course ianya adalah percuma. So siapa-siapa saja boleh daftar, sama ada anda nak daftar sebagai peniaga ataupun sebagai pembeli dalam tu. Ianya percuma, tak ada sebarang kos langsung. Okay. Dan ia sangat mudah nak digunakan sebagai pengguna. Sama ada pembeli pun senang nak buat, senang nak guna, senang nak buat lakukan pembelian. Anda sebagai penjual pun, nanti anda tengoklah video selepas ni, video step by step saya tunjukkan macam mana. Ia sangat mudah, sangat ringkas, dan kalau anda tonton sampai habis video-video selepas ni pun, hari ni juga anda dah boleh lakukan anda punya first jualan barang ataupun anda boleh letak barangan pertama anda dalam Shopee. Okay. Dan interface juga sangat menarik. Interface pun mudah untuk anda, interface pun ia antara yang menarik perhatian dan juga mudah untuk digunakan oleh user-user sedia ada. Okay, dan ada aplikasi dekat smartphone. Yang ini yang penting lah, sebab sekarang zaman yang memang orang gunakan banyak aplikasi dekat smartphone. So sebagai pembeli pun mereka kena download aplikasi ni dekat smartphone untuk memudahkan mereka buat pembelian. Okay. Dan ada support yang bagus daripada pihak Shopee sendiri. Kalau ada masalah sendiri, anda boleh call mereka, anda boleh direct chat dengan mereka. Okay. Dan seterusnya, pembeli senang nak refund ataupun cancel pembelian. So ada protection kepada pembeli. Okay. So ini yang bagusnya dekat ataupun kelebihan dekat Shopee ni, ianya ada satu protection kepada pembeli. So untuk meningkatkan trust kepada pembeli tu sangat tinggi. Jadi jika anda letakkan barang kat sini, pembeli pun tak risau nak melakukan pembelian dekat Shopee. Alright. Dan anda juga boleh dapatkan ataupun pembeli boleh dapatkan
servis pos laju secara percuma, iaitu perkhidmatan di mana mereka beli barang. So mereka akan dapat free shipping lah. So anda juga sebagai penjual, anda boleh offer free shipping ataupun pos laju secara percuma. So nanti akan ada satu topik khas ataupun satu modul khas yang saya cover macam mana anda nak claim dapatkan pos laju secara percuma ni untuk diberikan kepada pembeli. Okey, dan seterusnya adalah kelebihan lain. Okey, dalam Shopee juga anda boleh jual barangan secara pre-order. Maknanya anda boleh letakkan, contohnya kalau macam saya sendiri, saya jual barangan daripada China. Okey, ambil masa 14 ke 21 hari. So saya akan letakkan barangan tersebut sebagai pre-order. Dan ikut pengalaman saya, walaupun anda letak barangan sebagai pre-order, masih ada orang yang sanggup beli ataupun ada orang nak beli. Ikut kepada apa offer yang anda offer kepada pelanggan tersebut. Okay. Dan kelebihan lain dalam sistem ataupun dalam Shopee ni, mereka ada sistem chat di mana pembeli boleh direct chat dengan penjual untuk sama ada nak nego harga ke, nak tanya barang ke. Jadi ketelusan tu lebih banyak berlaku. Okay. Ketelusan lebih banyak berlaku dalam dalam Shopee ni. Okay. So, dan proses transaksi yang berlaku dalam Shopee ni, okay, so prosesnya macam ni. So sebab tu dia ada satu yang dipanggil buyer protection, di mana bila pembeli beli barang dan mereka bayar barangan tersebut, so Shopee akan hold duit kita dulu. So maknanya duit tu tak terus masuk kepada account seller. So apa yang berlaku bila barangan tersebut seller dah post, kepada pembeli, barang dah sampai. So proses dia adalah Shopee baru release duit dalam kita punya e-wallet. So that's why yang saya cakap tadi, dia ada satu buyer protection di mana meningkatkan kepercayaan dan juga membuatkan pembeli rasa tak takut untuk membeli dekat Shopee. Sebab kalau barang tak sampai, kalau takut kena tipu lah kan. So kalau macam barang tak sampai, so of course sebenarnya mereka akan boleh dapat refund balik duit dia orang. So kita sebagai seller, of course kita nakkan duit tu, so kita kena post lah barang tu. Dan sekiranya barang yang sampai salah pun, mereka ada hak untuk cancel. Sebab Shopee memang akan hold dulu duit sampailah pembeli confirm yang mereka dah ataupun dah sahkan yang mereka dah terima barang dengan betul. So bila Shopee dah release duit, barulah kita boleh withdraw duit tu ke dalam akaun kita secara percuma. So sebagai langkah keselamatan ataupun sebagai langkah terbaik adalah anda kena berlaku jujur dalam Shopee ni. So tak boleh lah macam nak main post barang apa semua kan. Sebab kalau anda salah post ataupun kalau anda memang memang tak post barang untuk orang tu, memang duit tu memang anda takkan dapat. Sebab Shopee akan release, dan kalau barangan tersebut tak sampai, Shopee akan refund kepada pelanggan tadilah. So itu kelebihan sebenarnya kepada dua pihak, dan membuatkan pertama kepada pembeli dia akan ada rasa protection, dan meningkatkan trust lah, meningkatkan trust, dan of course kepada penjual pun, bila trust tu ada, lagi senang barangan tersebut untuk dijual. So kita akan jumpa dalam modul yang seterusnya, di mana saya akan tunjukkan kepada anda step by step bagaimana untuk anda lakukan ataupun anda bina kedai anda yang pertama dalam Shopee. So, jom kita mulakan sekarang. So, selamat belajar, dan saya harapkan kalau anda ada smartphone, ambil smartphone, anda boleh terus buat. Kalau anda tonton dekat desktop atau PC pun, anda boleh terus buat. So, hari ni juga anda dah ada satu kedai dekat Shopee. So, jom kita mulakan sekarang.